Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sungguh bersuka cita kalau hari ini kita boleh kembali dipertemukan di gereja kita. Saya lihat Bapak tadi sudah saling menyapa dan sangat bersuka cita sekali ya saat bertemu satu sama lain. Dan saat ini juga kita mau mempersiapkan hati kita mau menenangkan diri kita, hati kita untuk kita datang ke hadapan Tuhan. Mari dengan bangkit berdiri kita mau sucikan Dia, kita mau tinggikan dan agungkan Dia. Suci, suci, suci.
akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Kasih Allah amat besar bagi kita, Ia rela berikan anaknya yang tunggal untuk kita manusia berdosa. Kita yang harusnya dimurkai olehnya, namun karya penebusannya, keselamatan pun kita terima. Mari dengan penuh sukacita kita menaikkan pujian mulia bagi Allah. Berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur dan kami sungguh bersuka cita punya Allah yang begitu besar, punya Allah yang begitu mengasihi kami. Dan pada saat pagi hari ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu untuk kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah Engkau yang boleh melayakan kami dan berkenan atas kami Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yeah.
masih dengan bangkit berdiri, kita mau sama-sama membacakan pembacaan Alkitab kita pada hari ini yang terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-7, ayat yang ke-8 sampai ke-18. Kita akan membacanya secara bergantian. Saya dan Singar akan membacakan ayat yang ke-8, Bapak Ibu ayat ke-9 dan seterusnya. Mazmur pasal 7 ayat yang ke-8 sampai 17. Biarlah bangsa-bangsa berkumpul mengelilingi Engkau dan bertahtalah di atas mereka di tempat yang tinggi. Biarlah berakhir kejahatan orang fasik, tetapi teguhkanlah orang yang benar. Engkau yang menguji hati dan batin orang, ya Allah yang adil. Allah adalah hakim yang adil dan Allah yang murka setiap saat. Terhadap dirinya ia mempersiapkan senjata-senjata yang mematikan dan membuat anak panahnya menjadi menyala. Ia membuat lubang dan menggalinya, tetapi ia sendiri jatuh ke dalam pelubang yang dibuatnya. Bersama, aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilan-Nya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Sebagai manusia yang seringkali jatuh dalam dosa, yang tanpa sadar atau mungkin bahkan kita sadari melukai Allah dengan tingkah laku kita. Namun Allah, kita yang setia itu, selalu menunggu kita untuk kembali kepadanya, memberikan kita kesempatan demi kesempatan untuk memperbaiki diri. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita kepada orang yang telah melukai hati kita? Sudahkah kita melakukan yang sama seperti yang telah kita terima dari Allah kita? Mari kita merenungkan setiap hal dosa kita, pelanggaran kita untuk kita boleh datang meminta pengampunan daripadanya. Dengarkanlah firman Tuhan. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, dan laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain, dan janganlah mencintai sumpah palsu, sebab semuanya itu kubenci. Demikianlah firman Tuhan. Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami datang Tuhan ke hadirat-Mu dan tertunduk malu atas setiap kesalahan kami, dosa kami yang kami lakukan Tuhan, yang melukai hati Tuhan, yang mendukakan Engkau Tuhan. Ampuni kami, dan biarlah ya Tuhan karya penebusan-Mu, keselamatan yang Tuhan boleh berikan dalam kehidupan kami, dan Engkau juga Tuhan memampukan kami untuk kami boleh hidup benar, boleh hidup seturut kehendak Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, ya dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hanya kepada Yesus sajalah kita harus percaya, karena Ia yang telah menyelamatkan kita dari belenggu dosa dan juga yang akan menuntun kita untuk kita menghidupi kehidupan yang benar. Mari kita mau nyatakan pujian kita dari KPPK nomor 194. Pada Yesus percayalah.
mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Guru Injil Betty Junaidi. Namun sebelumnya kita akan menyaksikan pujian persembahan solo dari Bu Icing Ningsih Susilo. Dipersilakan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Tes. Ya, pagi ini saya ingin membagikan sebuah lagu yang selalu auto muncul di pikiran saya kalau saya sedang galau. Ya, saya rasa Bapak Ibu juga dalam kehidupan sehari-hari pernah merasakan seperti itu ya. Entah kita merasa kecewa, kita merasa lelah, kita merasa kehilangan sukacita dalam apa yang kita lakukan. Tapi saya berharap sebagaimana lirik lagu ini telah menguatkan saya, kiranya juga boleh menguatkan Bapak Ibu sekalian. His
pujian yang sangat indah dan menguatkan kita ya. 一首非常美妙的诗歌也Biar- 刚强了我们。 Biarlah setiap ketika hati kita lagi galau, lagi sedih, lagi bimbang, lagi ragu, 当我们的心正在困惑，我们正在烦恼， datanglah kepada Yesus 我们来到主耶稣面前， karena Dia yang akan memberikan kelegaan kepada 因为 kita. 他会给我们安息， Dia memelihara kita. 他看顾我们。 Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa datang kepada 还 Tuhan. 没有听到以前，我们来到主的面前一同祷告。 Tuhan Yesus, 主耶稣， kami datang kepadamu 我们 Tuhan. 来到你的面前， Kami mau mendengarkan 我 firman-Mu. 们要听你的话语， Mohon Tuhan berbicara kepada hati kami. 求主对我们的心说话， Selidikilah hati kami, pikiran kami ya Tuhan. 监察我们的心思意念， Dan berikan kelembutan di dalamnya. 给我们一颗柔软的心， Jikalau hati kami keras pada hari ini Tuhan, 解决我们的心今天刚硬。 kami mohon pertolongan Roh Kudus yang melembutkannya. 求主赐圣灵软化它， Sehingga kami dapat menerima kebenaran firman-Mu itu Tuhan di dalam hati dan hidup kami. 使我们在我们的心里、我们的生活里，我们能够 Dan 接受你的话语 melakukannya，di dalam kehidupan kami. 能够在我们的生活中施行出来。 Kami serahkan seluruhnya firman-Mu ini ke dalam tangan-Mu. 我们把你的话语交在你的手中， Pakai hamba-Mu yang banyak keterbatasan ini Tuhan. 使用你只有限的仆人， Biar kekuatan dan kuasa Tuhan yang memakainya. 好像你的能力使用它， Dan nama-Mu yang semakin besar. 你的名被高举。 Terima kasih Tuhan. 谢谢主， Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名祷告， Amin. 阿门。 Saudara-saudari, 亲爱的弟兄姐妹们， sudah 1 tahun Miss San, Nona San itu berpacaran dengan Mr. Tao. 已经一年了，这个三小姐和道先生谈恋爱， Tiap minggu mereka ketemu 3 kali 一个礼拜他们3次见面， untuk menjalin hubungan mereka. 来建立他们的感情。 Miss San itu datang dari keluarga yang sederhana. 三小姐来自一个普通的家庭， Tapi Mr. Tao itu sebaliknya. 但是刀先生相反。 Nah, kepada Mr. Tao, Miss San ini sering cerita tentang sahabatnya atau bestinya, Miss Chai. 这个三小姐时常向她的这个道先生讲她的好朋友蔡小姐。 Persahabatan mereka sudah berjalan 5 tahun dan keluarga mereka sangat dekat. 他们的友谊已经持续了5年，他们的家庭也是好像亲人一般。 Suatu hari, Miss San merasa ingin memperkenalkan sahabatnya ini kepada Mr. Tao. 一天，这个三小姐要介绍她的朋友这个蔡小姐给她的男朋友， Janjianlah mereka bertiga untuk ketemuan. 他们3人就约定了时间相见。 Kemudian Miss San itu memperkenalkan Miss Chai kepada Mr. Tao. 然后三小姐就介绍蔡小姐给道先生。 Setelah diperkenalkan, Mr. Tao perhatiin Miss Chai diam-diam ya. 当他们互相认识的时候，这个道先生就暗地里查看这个蔡小姐。 Mr. Tao merasa Miss Chan ini orangnya menarik ya. 道先生觉得这个蔡小姐很吸引人。 Singkat cerita, setelah beberapa minggu kemudian, 长话短说，几个礼拜后， Mr. Tao ini susah banget kalau diajak untuk ketemuan dengan Miss San. 道先生呢很难被邀请和三小姐见面。 Tadinya 3 kali seminggu mereka ketemu, sekarang jadi 1 kali seminggu. 以前是1周3次见面，现在只有1次见面罢了。 Itu pun Mr. Tao itu agak males-malesan atau kurang semangat kalau diajak ketemuan. 这就相约，这个道先生也是无精打采。 Miss San ini sangat heran, kok berubah ya Mr. Tao ini? 这个三小姐就很困惑，为什么她的态度这么快的转变？ Setiap kali kalau diajak ketemuan alasannya sibuk lah, capek lah, nggak enak badan lah, dan lain-lain. 这就要和她见面的时候，她的理由就是累啦，或者是很忙啦、生病等等。 Akhirnya Miss San ini diam-diam menyelidiki.
这个三小姐呢，她就暗地里调查， Dan akhirnya ketahuan, 后来发现 Mr. Tao itu tertarik pada Miss Chai. Dan sudah cukup sering mereka ketemuan, pergi bareng tanpa pengetahuan Miss Chai, Miss San. 暗地里呢，这个刀先生和蔡小姐呢背着他们一起出气。 Dan itu sebabnya kenapa Mr. Tao berusaha menghindari pertemuan dengan Miss San. 所以呢，这个刀先生就避开和三小姐见面。 Rasa kecewa, marah, benci, sakit hati. 失望、愤怒和这个一切的情绪就在他的心里了。 Dia juga merasa dikhianati oleh orang-orang terdekatnya dan rasanya ingin balas kepada mereka berdoa. Itu yang dirasakan 他 oleh 觉得这 Misan. 个至亲的人背叛了他，他想对他们报复。 Ada lagi pengalaman dari Ibu Erni. 还有一个 Ernie 女士的经历。 Ibu Erni ini adalah seorang pengusaha penjual baju dewasa di pasar Tanah Abang. 这个 Ernie 女士呢是在大拿邦销售成人服装。 Biasanya 6 bulan sebelum Lebaran order pakaian dari luar kota itu sangat banyak. 平时开斋节6个月以前，这个订单从外地就大量的进来了。 Suatu hari dia kedatangan langganannya dari Surabaya, namanya Bapak Joko. 有一天他来了一个顾客，从泗水来的，就是周国先生。 Pak Joko ini sudah sering belanja pada Ibu Erni 时常这个周国先生时常来他的店里光顾。 dan hubungan mereka baik-baik saja sejauh ini. 他们的关系一直以来都是很好。 Sampai satu hari 直到有一天， Pak Joko tiba-tiba datang ke toko dengan bawa kertas kecil tuh yang bentuknya transferan ATM. 这个周国先生有一天突然来到他的店里，他带了一张小纸条，好像是转账户口的这个 ATM 凭据。 Dan dia datang, dia perlihatkan pada karyawan di toko bahwa dia sudah transfer ya uang 600.000 ke rekeningnya Ibu Erni. 他给他的店里的员工看，我已经转账户口了，给 Ernie 女士60万等。 Jadi sekarang dia mau ambil barang tersebut. 所以他现在要来取货， Karena pegawai merasa, oh Pak Joko ini mereka sudah kenal. 因为他的员工觉得他们已经对这个周国先生很熟悉。 Dan dia datang dengan bukti pembayaran yang sudah tentang pembayaran tersebut. 他也带了这个转账的凭证， Akhirnya barang-barang tersebut diberikan kepada Pak 他们 Joko. 就把他的货给了这个周国先生。 Malamnya Bu Erni mengecek laporan dari pegawai-pegawai tokonya. 那天晚上 ，Ernie 女士她就查她的户口， Apakah uang transferan 600.000 itu sudah masuk atau belum ke rekeningnya? 这个60万等是否已经转进她的户口了呢？ Ternyata tidak ada transferan yang masuk. 发现了没有60万进她的户口。 Wah, Bu Erni sangat marah dan dia baru sadar kalau dia baru aja tertipu oleh pelanggannya. Ernie 女士非常发怒，她醒悟到她被骗了。 Sejak itu sistem pembayaran di toko segera diperbaiki supaya kejadian ini tidak terjadi lagi. 自那日起呢，她店里的付款系统她就改善。 Dan Pak Joko tidak pernah berani untuk datang ke toko tersebut untuk berbelanja. 那自那个时候起，周国先生也不敢再来他的店里了。 Saudara-saudari sekalian, 弟兄姐妹们， saya yakin mungkin di antara kita juga pernah punya pengalaman yang tidak menyenangkan seperti yang mereka alami. 我相信我们大家也有类似不愉快的经验。 Kita juga pernah mendengar peribahasa yang berbicara musuh dalam selimut. 我们也听到一个俗语，就是在被单里的敌人。 Apa artinya musuh dalam selimut? 它是什么意思呢？ Artinya yang pertama adalah orang dekat yang diam-diam berkhianat. 就是我们很近的人，他暗地里背叛我们， Atau musuh yang berasal dari kalangan sendiri. 或者是在我们圈子里的敌人， Atau musuh dekat yang dapat membuat celaka. 或者是他是知情的，能够使我们遭害。 Hari ini kita akan belajar tentang mengasihi musuh.
今天我们要学习怎样爱我们的仇敌。 Saya mengajak kita semua membuka Alkitab baik yang ada di HP kita maupun jikalau Bapak Ibu membawa buku Alkitab. Mari kita membuka dari Injil Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 36. 我请大家一起打开圣经或者是电子圣经，我们来看路加福音第6章第27节到36节。 Ayat ganjil dibacakan oleh wanita, ayat genap dibaca oleh pria, ayat 35 dan 36 bersama-sama. 单数的，Ya. 单数的是女士来念，双数的是男士来念。35和36节，我们一起来读。 Udah dapat? Kita baca ya, yang wanita lebih dulu. 2, 3. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. 咒诅你们的，要为他祝福；临住你们的，要为他祷告。 Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. 凡求你的，就给他；有人夺你的东西去，不用再要回来。 Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. 你们若单爱那爱你们的人，有什么可酬谢的呢？就是罪人也爱他那爱他们的人。 Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. 你们若借给人，指望从他收回，有什么可酬谢的呢？就是罪人也借给罪人，要如数收回。 Mari kita baca 我们一起来 bersama-sama. 读。 Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan kepada orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Nah, tadi kita sudah membaca ya. 刚才我们已经读了。 Nah, teks di dalam Lukas pasal 6 ini sangat menonjol sebagai salah satu ajaran paling radikal yang pernah Yesus ajarkan kepada kita. 这第6章是主耶稣教导的非常突出的和近的一章。 Dan tentu saja ajaran ini ditentang oleh para agamawan pada waktu 当 itu. 然，主耶稣的这个教导被当时的宗教领袖所反对。 Setelah Tuhan Yesus memanggil ke-12 orang muridnya, 当耶稣呼召了他的12个门徒， ia juga mengajar dan menyembuhkan orang sakit. 他也教导和医治病人。 Dia juga mengajarkan ucapan bahagia dan memberi peringatan. 他在登山宝训论福和论祸。 Yesus memberikan salah satu ajaran yang paling susah, yaitu mengasihi musuh. 主耶稣教导了一件非常困难的事，就是要爱仇敌。 Mengasihi orang-orang yang mengasihi kita seperti keluarga, sahabat, pasangan dan lain-lain itu mungkin gak susah. 我们就要爱我们的家人、我们的朋友或者我们的配偶，是可能不太难。 Tetapi mengasihi musuh itu sangat berbeda. 但是如果要爱我们的仇敌，是非常非常的难。 Dalam perikop Lukas 6 yang tadi sudah kita baca, 在16章这段经文中， kita bisa melihat 2 ayat di pembukaan dan 2 ayat terakhir itu isinya mirip. 这2节开头和2节结尾的非常的相似。 Tuhan mengajarkan kepada para followernya, termasuk kita, betapa pentingnya mengasihi musuh. 主耶稣教导他的跟随者，包括我们，爱仇敌是非常的重要。 Menurut saya ini adalah pengajaran yang paling susah yang bertentangan dengan natur dosa kita. 对我来说，这个教导是
非常的难，因为与我们的本性相反。 Namun itu bukan berarti kita tidak mungkin atau tidak bisa untuk 但 melakukannya. 不意味着我们不能够实行出来。 Dengan pertolongan dari Roh Kudus, Tuhan pasti akan memampukan kita untuk melakukannya. 借着圣灵，神一定赐给我们能力，能做到这一点。 Karena Dia sendiri telah memberikan teladannya untuk kita dengan menderita dan mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita supaya kita tidak dihukum. 因为他已经为我们树立了榜样，他受苦，死在十字架上，为了让我们不被定罪。 Hari ini kita akan belajar hal yang sulit ini dari Injil Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 36. 今天我们要通过路加福音第6章27到36节，我们来学习爱仇敌。 Dengan menjawab dua pertanyaan ini. 我们来回答2个问题。 Pertanyaan yang pertama adalah siapakah musuh kita? 第一个问题是谁是我们的仇敌？ Yang kedua adalah apa artinya mengasihi musuh kita? 第二，我们爱仇敌有什么含义？ Dan kita akan melihat dari perikop ini. 我们来从这段经文来看。 Yang pertama adalah siapakah musuh kita? 第一个就是谁是我们的仇敌呢？ Saudara-saudari, 弟兄姐妹们， saya yakin kita semua di sini punya musuh ya. 我相信我们在座的每一个人有仇敌， Karena tidak seorang pun yang bebas dari musuh. 因为没有一个人能够从仇敌避免出来。 Walaupun kita tidak cari musuh, tapi musuh itu pasti ada. Heran itu. 虽然我们没有主动去找仇敌，但是仇敌一定存在的。 Apa yang dimaksud dengan musuh? 仇敌是什么意思呢？ Yang pertama, musuh itu adalah seseorang yang tidak menyukai kita dan ingin menyakiti kita. 第一，他是不喜欢我们，他想伤害我们。 Atau yang kedua adalah mereka yang membenci orang-orang yang mengasihi Kristus. 第二，他们是那些讨厌或者是恨爱主耶稣的人。 Musuh itu bisa kita temukan di mana-mana. 我们的仇敌会在任何地方存在， Mungkin ada di rumah, mungkin ada di kantor, 可能在家里，可能在办公室， mungkin ada di sekolah, mungkin ada di toko, 可能在学校，可能在店里， mungkin ada di gereja, mungkin ada di tengah jalan dan di mana-mana. 可能在教会，可能在路上，在任何一个地方都可能出现。 Musuh seringkali membuat kita marah, kita frustasi, kita kesel, kita jengkel. 仇敌会使我们觉得很愤怒，我们很沮丧， Kita benci dan membuat kita berpikiran hal yang jahat pada 我 mereka. 们讨厌他，我们恨他，我们会产生邪恶的念头。 Lebih gampang menemukan seorang musuh daripada seorang sahabat. 更容易找到一个仇敌，比起找到一个朋友。 Kita bisa dimusuhi orang lain atau juga kita bisa menjadi musuh bagi orang lain. 我们会被别人视为仇敌，我们也可能变成别人的仇敌。 Siapa saja bisa menjadi musuh kita. 任何一个人都可能成为我们的仇敌， Bisa pasangan kita, bisa anak kita, bisa teman dekat 可能 kita. 是我们的伴侣、我们的孩子、我们的好朋友， Bisa rekan sekerja, bisa rekan bisnis, 也可能是我们同事、我们生意上来往的人， bisa keluarga, bisa tetangga, bisa family. Bahkan diri sendiri pun bisa menjadi musuh. 或者是我们的家人、我们的邻居、我们的至亲，甚至我们自己也可能成为自己的仇敌。 Ada seorang konselor Kristen kedatangan seorang pria yang ingin menceraikan istrinya. 有一次，有一位葡萄园辅导子，他来了一个男士要和他的妻子离婚。 Pria itu berkata, 这个男士说， istri saya tidak selingkuh, tidak meninggalkan saya ataupun melakukan hal-hal yang seperti itu. 我的妻子没有什么外遇啦，或者是做出对不起我的事， Tetapi masalahnya saya tidak mencintai dia lagi. 但是问题是我不再爱他了。 Dan konselor itu menjawab, 这个辅导子回答说， ya Alkitab berkata, hai suami, kasihilah istrimu. 圣经说，丈夫们，你们要爱你们的妻子。
Jadi kamu nggak punya pilihan 所以你没有别的选择， karena ini adalah perintah Tuhan. 因为这是神的吩咐， Kamu harus mulai mengasihi istrimu. 你要开始爱你的妻子。 Lalu pria itu menjawab, 那位男士回答说 kamu tidak mengerti. 你不明白， Saya bahkan tidak ingin ada di dekatnya. 我甚至不想和他接近， Saya tidak mau tinggal serumah dengan dia. 我不想和他住在一个房子里。 Lalu pada titik ini si konselor berkata lagi, 这时这个辅导者就说 kenapa kamu tidak melakukannya? 你为什么不做这件事呢？ Kenapa kamu tidak coba berpisah dan pindah ke rumah sebelah selama beberapa minggu? 你为什么不和他分开？你住在隔壁的一间房子里， Pria itu 几个星期。 Pria itu kembali bertanya, emang apa gunanya? 这个男士在问有什么益处呢？ Konselor bilang lagi begini, 辅导者在说， Alkitab berkata, kasihilah sesamamu manusia. 圣经说你要爱你的邻舍。 Dan sekarang dia menjadi tetanggamu. 现在你的妻子已经成为你的邻舍。 Pria itu tambah jengkel sama si konselor. 这个男士更恼火了，他对辅导者说 Dia bilang begini, kamu tidak mengerti. 你不明白啊！ Bukannya saya tidak ingin dekat padanya. Saya tidak tahan melihatnya. 我不但不想和他靠近，我看他一眼都不要了。 Saya merasa benci pada istri saya itu. 我恨我的妻子。 Dan konselor itu berkata lagi dengan menarik nafas. 这个辅导者吸了一口气，再对他说 Oh, jadi maksudmu dia adalah musuhmu. 哦，你的意思他成为了你的仇敌？ Pria itu menjawab, ya. 这男士回答说：“是的。” Dan konselor itu berkata lagi, ya Alkitab berkata, kasihilah musuhmu. 圣经不是说要爱你的仇敌吗？ Saudara-saudari, 弟兄姐妹们， di ayat 27 yang tadi kita baca, 在27节，刚才我们已经读了。 itu berkata, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu. 只是我告诉你们，只听到的人，你们的仇敌要爱他。 Apa maksudnya? 什么意思呢？ Tuhan tidak bermaksud bahwa kita harus punya perasaan yang hangat dan kasih sayang pada musuh kita. 不，上帝不是说我们要产生一种对我们仇敌的温暖的爱。 Di sini kata kasih itu lebih didefinisikan oleh kata kerja. Kasihilah musuhmu. 这里的爱更是有这个行动上的意义。 Saudara-saudari, 弟兄姐妹们， pada hakikatnya kita semua adalah musuh-musuh Allah 在本质上，我们大家都是神的仇敌。 yang selalu menerima kebaikan dan kasih-Nya yang penuh dengan belas kasihan. 我们接受了神充满怜悯的恩典。 Meskipun kita adalah musuh-musuh Allah, 虽然我们都是上帝的仇敌， Dia telah mengasihi kita ketika kita sama sekali tidak layak untuk dikasihi. 当我们不配被爱的时候，他已经先爱我们了。 Saat kita tidak bersyukur kepadanya, 当我们没有感恩的心， Dia berbelas kasihan kepada 他 kita. 存怜悯的心。 Ketika kita berdosa padanya, 当我们反叛他的时候， Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. 他不以恶报恶。 Pola hubungan Allah dengan umatnya inilah pola yang Yesus ajarkan kepada kita untuk ditunjukkan sebagai murid-muridnya. 这种上帝与他子民关系的模式主耶稣也教导门徒们要实行出来。 Jadi sebagai murid-muridnya kita harus belajar bagaimana menghadapi mereka yang kita anggap sebagai musuh kita. 所以，身为基督徒，神的主耶稣的门徒，我们要以这种方式来对待我们的仇敌。 Pertanyaan yang kedua, 第二个问题， apa artinya mengasihi musuh? 爱仇敌是什么意思呢？ Tolong slide-nya. Yang pertama adalah berbuat baik, memberkati dan mendoakan musuh-musuh kita. Ayat 27 sampai 28. 第一就是我们要善待他们，
祝福他们，也为他们祷告。 Di ayat 27 sampai 28 itu Yesus berkata, 第27到28节，主耶稣这样说： kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. 要爱你们的仇敌，为他们祝福，也要为他们祷告。 Apa yang dilakukan oleh daging kita saat seseorang mengutuki kita? 当有一个人咒诅我们的时候，我们的肉体的反应是什么呢？ Pastinya kita pengen balas juga mengutuki mereka juga kan? 我们当然要回击他们，要咒诅他们。 Jika seseorang ingin menyakiti kita, 当有一个人要伤害我们， pasti kita tidak pengen berbuat baik sama dia. 我们当然不要为他行善。 Biasanya kita akan bilang, 通常我们会这样说： kalau mereka jahat sama saya, ngapain saya harus baik sama mereka? 他们这样对我们这样坏，我为什么要对他们好呢？ Saudara-saudari dalam Kristus, 主内弟兄姐妹们， mengasihi musuh bukan berarti sekedar kita tidak membalas dendam. 爱仇敌不仅仅是我们不施行报复， Mengasihi musuh juga bukan berarti saya tidak pukul mereka 或者是我不打他们， dan tidak memperlakukan mereka seperti mereka lakukan kepada saya. 不对待他们好像他对待我们一样。 Yesus menyerukan tindakan yang positif pada musuh kita. 耶稣要我们有一个积极的行动对待他们， Berbuat baiklah kepada orang yang membenci kita. 对恨我们的人，我们要善待。 Tidak ada alasan untuk tidak memperlakukan orang dengan baik, bukan? 没有任何理由我们不好好的对待他们。 Kita tidak pernah dibebaskan dari perintah ini. 我们没有从这件吩咐中脱离出来。 Selain tindakan kita harus positif pada musuh-musuh kita, 除了我们对我们的仇敌要有积极的行动， kata-kata kita juga harus positif. 我们的言语也要积极。 Berkatilah orang yang mengutuk kita. 我们要为那些咒诅我们的祝福。 Gagasan memberkati itu adalah memohon belas kasihan Tuhan atas nama orang lain. 意思是说，我们为别人恳求上帝的怜悯， Atau setidaknya 或者至少 mohon kepada Tuhan untuk orang tersebut. 我们为这个人向上帝祈求。 Memang sulit untuk menanggapi dengan kata-kata kasih karunia. 当然用爱的恩典的话回应这些人是很难的， Dan juga kebaikan saat orang mengutuk kita. 也用我们的善意当他们咒诅我们。 Biasanya kita otomatis tuh menanggapinya dengan kemarahan. 我们很本能的用愤怒来回应他们。 Selain berbuat baik pada musuh kita dan memberkati orang yang mengutuk kita, 除了要爱善待我们的敌人和为他们祝福， Tuhan Yesus juga berkata dalam ayat 28, 主耶稣也在28节这样说： untuk mendoakan orang-orang yang mencaci kita. 要为邻住我们的人祷告。 Suatu hari, 有一天， Sam Shoemaker itu memberikan tantangan kepada para pengusaha yang ditemuinya di kota. 一位叫做 Sam Shoemaker 的人，他向他遇到的商人发出一项 Dia 挑战。 berkata begini, 他这样说： jika kamu tidak suka pada seseorang atau sulit bergaul dengan seseorang, 如果你对一个人讨厌、不喜欢他，或者是不和他很难相处， baik itu rekan kerja, bosmu, 不论是你的同事呢，或者是你的老板， siapapun itu pilihlah musuh yang terbesar. 无论任何人，你选一个你最大的仇敌。 Saya menantangmu untuk berdoa bagi orang itu setiap hari selama 30 hari. 我挑战你为这个人30天祷告。 Mendengar tantangan itu keesokan harinya, 听了这个挑战，次日， datanglah seorang pengusaha yang juga mantan instruktur marinir yang orangnya sangat tangguh. 来了一个商人，他以前是一个海军陆战队的教官， Dia datang dengan marah-marah kepada Sam Shoemaker. 他很生气的对舒梅格说 Dia berkata, 他说
Saya mau ketemu dengan orang yang bisa membuat saya berdoa untuk orang yang saya benci. Itu tidak akan pernah terjadi. 我要见一见一个人，他说我要挑战为他的仇敌祷告30天，这是不可能的事。 Dan Sam Shoemaker menjawab, Sam Shoemaker 就回答说 Tuan, kamu mungkin benar, tetapi saya akan menantangmu.：“ 先生，你或许是对的，但是我要挑战你。 Berdoalah untuk musuhmu selama 30 hari, lalu kembali ke sini bulan depan dan ceritakan apa yang terjadi. 你为你的敌人祷告30天，1个月后你回来向我说发生了什么事。” Akhirnya mantan marinir itu menerima tantangan itu. 这个先生他接受了这个挑战。 Pria ini kembali bulan berikutnya 1个月后他回来， dan bulan setelahnya 在1个月以后， ia bertobat kepada Kristus. 他悔改接受了主耶稣基督 Di。kemudian hari Tuhan memakainya menjadi pemimpin suatu organisasi Kristen. 以后的日子，他被上帝使用，成为一个基督教机构的领导者。 Saudara-saudari, 弟兄姐妹们， saya juga pernah mengalami ketika disalah mengerti dan dituduh oleh seseorang. 我也曾经经历到我被误解，也被别人指控。 Tanpa bertanya, 他没有询问， saya dituduh untuk sesuatu yang tidak saya 我 lakukan. 被指控做我没有做的事， Hati saya sangat terluka dan sedih. 我的心受到很大的伤害，我也十分难过。 Saya mendoakannya dan membawa hal ini kepada Tuhan, memohon keadilannya. 我把这件事交在主的面前，让主施行公义。 Tuhan menegur orang tersebut sehingga dia bertobat atas apa yang dilakukannya. 上帝责备这个人，他就悔改了。 2 minggu kemudian orang itu datang kepada saya. 2个星期后，这个人他来到了我的面前， Dia minta maaf atas perlakuan dan kata-katanya yang kasar. 他向我道歉，为了他那个粗鲁的话和行为， Dan juga yang sangat menyakitkan itu. 也非常伤害人。 Saya memaafkannya, kami rekonsiliasi dan bersyukur kepada Tuhan. 我原谅了他，我们也和好了。 Sejak itu dia berubah menjadi pribadi yang lebih baik. 自那时候，他也成为一个更好的人。 Berdoalah bagi mereka yang memperlakukan kita dengan buruk. 我们要为那些对待我们很不好的人祷告。 Jangan membalas perlakuan mereka. 我们不要向他们报复， Berbuat baik kepada mereka. 我们要善待他们， Bicaralah dengan ramah tentang mereka 很友善的对他们说话， dan doakanlah mereka. 和为他们祷告， Doakan agar Tuhan mengubah hidup mereka menjadi muridnya. 好让主耶稣改变他们的生命，成为主的门徒。 Yang kedua, 第二， tahanlah hinaan dan bantu dengan sukarela dari ayat 29 sampai yang ke-31. 29节到30节，我们要忍受侮辱。 Dalam ayat 29 berkata, barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarlah juga ia mengambil bajumu. 有人打你这边的脸，连那边的脸也由他打；有人剁你的外衣，连里衣也由他拿去。 Bagi orang Yahudi, cara umum menghina orang adalah dengan menampar menggunakan punggung tangan, bukan dengan telapak tangannya. Jadi kalau punggung tangan tuh begini, pak gitu ya, pakai ini. Itu menghina. Jadi bukan dengan, kalau kita begini, kalau mereka begini gitu ya. 对犹太人来说，要侮辱一个人，他们通常是用他的手背打他，不是用手掌。 Yesus berkata bahwa jika seseorang menghina kita dengan memberikan punggung tangannya, berikan juga pipi yang satunya. 主耶稣说，如果有一个人羞辱我们，用他的手背打我们的脸，这边的脸也由他去打。 Biarkan dia menghina berulang kali, tetapi jangan membalas penghinaannya dengan penghinaan lagi.
他侮辱我们一次又再一次，任凭他做，但是我们不要向他报复， Biarkan orang menghina kita. 任凭他侮辱我们。 Kita harus rela menderita penghinaan dan penghinaan yang berulang kali demi Kristus. 我们要为了基督，我们要忍受一次再一次的羞辱。 Jika dia mau jaket kita, berikan dia kemeja kita juga. 如果他要我们的夹克，我们给他我们的撑伞。 Tuhan Yesus menggambarkan bahwa kita memberi bahkan kepada musuh yang membenci kita sekalipun. 主耶稣描述，甚至我们给哪个恨我们的仇敌。 Dalam ayatnya yang ke-30, 在第30节中， jika ada orang datang dan minta bantuan kita, bantulah orang itu. 凡求你的，就给他。 Umumnya orang minta bantuan dalam hal keuangan. 通常人们来找我们帮忙是关于经济上的事。 Alkitab tidak melarang kita meminjamkan uang. 圣经没有禁止我们借钱给 Tapi 别人， Tuhan memberikan aturannya. 但是上帝给了一个规则： Jika ada orang yang membutuhkan, berikan kepadanya. 倘若有一个人有需要，你要给他。 Meskipun itu berarti kita tidak akan mendapatkannya kembali atau apapun sebagai balasannya. 虽然意味着我们不能够得到他的偿还，或者是任何的回报， Atau dengan kata lain, 或者换句话说， jangan memanfaatkan bantuan saudara kita hanya untuk kepentingan pribadi. 但是我们也不要利用我们弟兄给我们的好意，为了我们自己的利益。 Sebaliknya Yesus meminta kita untuk meneladaninya. 主耶稣要我们效法他。 Kita lihat di ayat 31. 我们看第31节， Ayat 31 adalah prinsip utama yang membawa kita untuk mengasihi musuh. 这是一个重要的原则，好让我们能够爱我们的仇敌， Yaitu memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. 就是我们要对待别人，好像我们要别人怎样对待我们，我们要对待他怎么样。 Yesus mengajarkan kita untuk bersikap proaktif. 我们主耶稣要我们有一个主动的行动， Lakukan kepada orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. 我们要别人怎样对待我们，我们也要怎样对待他人。 Jika ini kita lakukan, maka dunia pasti akan berubah. 如果我们这样做，这世界一定会改观。 Mengasihi musuh adalah inti dari menjadi murid Yesus. 爱仇敌就是成为主耶稣门徒的这个原则。 Contoh, 比如说， jika kita ingin dihormati, 如果我们要被别人所尊重， kita ingin dikasihi dan diperhatikan, 我们要被别人爱护，我们要被别人关心， kita ingin dipedulikan, 我们要被人看顾， dan kita ingin dimengerti oleh orang 我 lain, 们要别人理解我们， maka kita harus juga melakukan hal yang sama kepada orang 我 lain. 们也要做同样的事对于他们。 Yang ketiga adalah dari ayat 32 sampai 36. 第三就是从第32到36节。 Dalam ayat 32 sampai 34 Yesus melanjutkan 耶稣接着说， dengan berkata, jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apa gunanya? Apa gunanya jika kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu? 你们做单爱那爱你们的人， Slide. 有什么可酬谢的呢？ Jika kita meminjam dengan harapan untuk dilunasi, 如果我们借给别人，我们指望他还回来， kita tidak melakukan apapun. 我们其实没有做任何事， Karena bank pun berharap agar kita melunasi pinjaman 因 kita. 为银行他也指望我们还债，还他的贷款。 Kita pikir kita melakukan hal yang hebat saat kita mengasihi orang yang mengasihi kita. 我们以为我们爱别人，爱我们的人，我们已经做了一件了不起的事， Atau berbuat baik kepada orang yang baik pada kita. 或者是我们善待那些善待我们的人。
dan meminjamkan kepada orang yang bisa mengembalikannya. 我们借钱给他有能力还给我们的人。 Kita tidak bertindak seperti Yesus. 我们没有好像主耶稣那样的行动， Kita bertindak seperti orang berdosa, 我们就好像一个罪人的行动， bukan seperti umat Allah yang kudus. 不好像是一个圣洁的圣徒。 Kita tidak bertindak seperti karakter Allah. 我们没有以上帝的性情为标准， Kita lupa 我们忘记了， saat kita masih menjadi musuh, Allah mengasihi kita dan mengutus anaknya untuk mati bagi kita. 当我们还成为上帝的仇敌时，他差遣的他的独生子受死为我们。 Kasihilah musuhmu. 你要爱你的仇敌。 Dalam ayat 35 sampai 36, 在第35到36节， perhatikan kata tetapi kamu. 我们注意一个字，就是“可是你们”。 Ini berarti Tuhan Yesus ingin kita berbeda, tidak serupa dengan dunia ini. 是因为主耶稣要我们和这个世界有分别。 Tetapi kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka dan pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan. 你们要爱你们的仇敌，你们要对他好，不要指望他能够回报。 Itu sebabnya 所以呢， jika kita melakukan perintah-perintah ini, 如果我们实行这些吩咐， maka upah kita akan besar dan kita menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. 我们的赏赐是很大的，我们必成为至高者的儿子。 Karena Allah baik pada orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan juga pada orang-orang yang jahat. 因为上帝对那些忘恩的和作恶的人，他施怜悯。 Karena itu bermurah hatilah seperti Bapamu yang di surga bermurah hati. 所以你们要慈悲，像你们的父慈悲一样。 Jadi artinya berbelas kasihanlah, jangan membalas dendam. 所以你们要存怜悯的心，不要报复。 Tuhan adalah Tuhan yang suka membalas. 上帝是一个很喜欢回报的人。 Tuhan juga berjanji untuk menjadikan hal-hal yang tidak adil menjadi adil. 上帝也能够使不公义的事能够成为公义的事。 Dalam Roma 12 ayat 19b dikatakan, 在罗马书第12章19节这样说： pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang menuntut pembalasan. 深渊在我，我会施行公义。 Saudara-saudari dalam Kristus, 弟兄姐妹们， saya tahu hal ini tidak mudah untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. 我相信这些事是在我们生活中是很难实行出来的。 Baik dalam pekerjaan, di dalam bisnis kita, 在我们的工作、我们的生意， baik di sekolah, di pelayanan dan sebagainya. 或者在我们学校，或者在我们的服饰里， Dalam pergumulan kita, 在我们的挣扎里， biarlah kita juga selalu doakan agar Tuhan berikan jalan keluar dan cara yang baik untuk kita mengasihi musuh-musuh kita ini. 让我们恳求上帝，使他给我们开出路，也给我们最好的方式来爱仇敌， Sehingga jalan kasih dan keadilan Tuhan berjalan bersama-sama. 使上帝的爱和公义平行。 Mari kita pikirkan kebaikan yang telah Tuhan lakukan untuk kita saat kita masih menjadi musuh dan 让我们 berdosa. 来思想上帝对我们的爱，当我们还是成为上帝的仇敌。 Kita perlu berbuat baik dan berbelas kasihan kepada musuh-musuh kita. 我们必须善待对我们的仇敌施行好处， Karena apa yang sudah Tuhan lakukan untuk kita. 因为上帝已经对我们施行了他的怜悯。 Dan kita ingin semua yang kita lakukan ini hanya satu tujuannya, yaitu memuliakan nama 我 Tuhan. 们做这些事，一切事都是唯一的目的，就是上帝得到他的荣耀。 Ingatlah bahwa kemenangan terbesar seorang murid Kristus adalah ketika murid itu berhasil mengasihi lawan atau musuhnya. 一个主耶稣门徒最大的成功，莫过于他能够成功的胜过，或者是爱他的仇敌。
Amin. 阿门。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Tuhan Yesus, 主耶稣， kami sudah mendengarkan firman-Mu. 我们已经听了你的话语， Firman yang menegur kami. 你责备我们， Tuhan yang menghibur kami. 你也安慰我们， Juga Tuhan yang memberikan pengharapan kepada 你 kami, 也 ya 是 Tuhan. 赐给我们盼望的主。 Tuhan mengingatkan kami untuk tidak membalaskan dendam kepada orang-orang yang telah menyakiti hati kami. 主，你提醒我们不向那些伤害我们的人施行报复。 Tuhan mengajarkan kami untuk kami datang kepadamu, 你教导我们，我们来到你的面前， menyerahkan semua pembalasan itu kepadamu Tuhan. 好让你为我们伸冤。 Karena Engkau Allah yang adil, 因为你是公义的神， Engkau maha tahu. 你无所不知。 Tuhan, 主啊， tolong kami untuk taat walaupun susah. 帮助我们，虽然非常的艰难，我们要顺服， Kami mau andalkan Tuhan yang bertindak, 我们要依靠你，你为我们动工， sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang maha tinggi. 好让我们能够成为至高值的儿女。 Sehingga ketika orang lain melihat kami, 好像当别人看见我们的时候， mereka melihat Kristus yang ada di dalam hidup kami. 他们也看见在我们生命里的主耶稣。 Terima kasih Tuhan, 谢谢主， dalam namamu kami berdoa. 奉主耶稣的名祷告， Amin. 阿门。 Jemaat yang dikasih Tuhan, sekali lagi hari ini kita diingatkan sebagai seorang murid kita harus mengasihi musuh kita. Tidak mudah memang, namun bukan berarti kita tidak bisa lakukan itu. Mari semuanya firman Tuhan yang telah kita dengarkan, mari kita mau sama-sama naikkan pujian, mengampuni. Biarlah kita boleh nyanyikan ini dengan merenungkan setiap lirik, setiap kata yang ada dalam lagu ini. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi,
Kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Kami yakin dan percaya apa yang sudah Engkau sampaikan, kami tidak sanggup melakukannya kalau bukan bersama-sama dengan Engkau. Kami tidak akan sanggup mengasihi musuh kami kalau tidak bersama-sama dengan Engkau. Ya Tuhan, mohon pertolongan-Mu. Dalam sepanjang umur hidup kami, baik di keluarga, di tengah masyarakat, bahkan dalam seluruh kehidupan kami belajar seperti Engkau. Bila kami berada dalam Engkau, hanya dengan kasih setia-Mu lah kami dapat mengasihi musuh-musuh kami. Tuhan tolong kami ya Tuhan. Dalam sepanjang jalan kami malah nyatakan kasih setia Tuhan. Kami juga pada saat ini berdoa keluarga yang bersuka cita, keluarga yang tinggalkan oleh Sungkono, keluarga yang tinggalkan oleh Hau Nyut Fung, kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Mohon Tuhan berikan penghiburan dan kekuatan kepadanya. Kami menyerahkan seluruh rangkaian acara kedukaan juga Tuhan sertai dan pimpin. Tuhan sekali lagi mau serahkan jemaat-Mu dimanapun mereka berada, dari anak-anak kecil sampai dewasa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Sebab tanpa pertolongan-Mu, tanpa penyertaan-Mu, tanpa kehadiran-Mu, kami tidak ada artinya. Terima kasih Tuhan, kami sekali lagi mau serahkan jemaat-Mu dalam tangan Tuhan. Kami serahkan GPMD di seluruh Indonesia dalam tangan Tuhan. Kami serahkan seluruh ibadah dan pelayanan GPMD di seluruh Indonesia dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati dan pimpin. Kami kembalikan segala hormat dan kemuliaan hanya kepada Engkau, Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan secara tunai dengan memasukkan kotak yang ada di pintu keluar sana dan di samping kiri saya, atau transfer ke rekening gereja. Kita akan menaikkan pujian untuk semua ciptaan-Mu. Puji syukur
Mari kita bersama-sama menaikkan doa syukur. Ya Tuhan, terima kasih untuk kasih sayang kepada kami semua. Hari ini Tuhan menampung kami, menyambut kami, datang menyembah, bersujud di hadapan-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan. Kami senantiasa beriman dan berpengharapan kepada Yesus. Terima kasih Tuhan untuk ajaran firman-Mu pada siang hari ini, mengingatkan kami dan juga Tuhan untuk belas kasihan kepada kami. Kami tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kami bukan siapa-siapa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kasih anugerah-Mu Tuhan, pemeliharaan Tuhan untuk kebutuhan jasmani kami, dan sukacita damai sejahtera senantiasa melingkupi kehidupan sehari-hari kami. 神啊，我们感谢你，你的爱，你的大爱带领给我们机会，今天早上来到神的面前赞美敬拜你。神啊，我们也感谢你，你的保守看顾。神给我们经常有的愿望，有信心。愿望对上帝。神啊，我们感谢你，你的恩典经常临到我们的生活，神的一切，我们的一切的需要，神给我们经常有喜乐快乐的心。感谢上帝。Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang berbahagia, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. 但愿天父奇妙的慈爱，主耶稣基督不改变的平安，圣灵的感动与带领，常与众信徒同在，从今时直到永永远远。Kiranya kasih Allah Bapa yang sempurna, damai sejahtera Yesus Kristus yang tidak berubah, penyertaan penghiburan Roh Kudus menyertai sidang jemaat dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat persilakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam minggu ini ada dua berita duka yang sama-sama kita mau perhatikan. Yang pertama, telah kembali ke rumah Bapa di sorga Bapak Sungkono Prayogo dalam usia 73 tahun pada hari Selasa 11 Februari kemarin. Kita semua turut berduka, dan hari ini keluarga daripada Pak Sungkono hadir bersama-sama dengan kita. Istri yaitu Ibu Heni, juga Ibu Afuk, juga Ibu Acin dan Ibu Lian